Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada program kita pada hari ini. Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita dalam program Alma Mater yang bersiaran secara langsung dari studio Pasti Media Universiti Malaysia Terengganu. Okey, dan hari ini program Alma Mater kita bersama dengan Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Berang. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Madya Dr. Laili binti Haji Cik Ros, Pengarah Pusat Asas Sistem UMT dan juga Pengetua Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Berang iaitu Encik Suzaiki bin Ali. Para pensyarah, para guru serta adik-adik tingkatan 4 dan 5 melalui Google Meet. Okey, terlebih dahulu izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya Dr. Nur Hakimah binti Abdul Rahman selaku moderator anda pada hari ini dan saya merupakan salah seorang pensyarah matematik di Pusat Asas Sistem UMT. Baiklah, mungkin ada adik-adik yang dalam Google Meet tu tertanya-tanya apa Alma Mater sebenarnya ni. Okey, so Alma Mater ni merupakan satu program di mana kita mempertemukan semula para pelajar yang hadir ke Pusat Asas Sistem dengan sekolah asal mereka. Okey, dan di pihak PASTEM sendiri kami cukup bertuah kerana mempunyai pelajar dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Berang pada kohort pertama dan juga kohort ketiga. Okey, jadi mungkin tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan dulu di sebelah saya panel kita pada hari ini iaitu Saudari Nurul Amira binti Abdul Rahim. Beliau merupakan pelajar asasi STEM kohort yang ketiga. Okey, kohort yang sekarang ini dan juga merupakan alumni di Imtiaz Kuala Berang bagi tahun 2019. Jadi saya beri peluang kepada Amira, Nurul Amira untuk memperkenalkan diri. Silakan Amira. Terima kasih kepada Dr. Hakimah. Nama saya Nurul Amira Neti binti Abdul Rahim. Saya merupakan bekas pelajar 5IK aliran sains di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Berang dan saya merupakan pelajar asasi kohort ketiga. Itu saja. Okey, terima kasih Amira atas pengenalan ringkas tadi. Okey, selain Amira, kita ada seorang lagi alumni dari Imtiaz Kuala Berang, okey, yang sekarang berada dalam talian Google Meet. Okey, iaitu saudara Ahmad Haikal bin Mutufurudin. Okey, beliau merupakan alumni asas sistem bagi kohort pertama. Okey, dan juga alumni bagi Imtiaz Kuala Berang bagi tahun 2017. Okey, mungkin Haikal boleh perkenalkan diri dulu Haikal. Silakan Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal bin Mutufurudin. Saya pelajar tingkatan 5 pada tahun 2019. Saya dulu kelas 5 Abu Amru dan aliran sains. Dan untuk masa ni saya merupakan pelajar tahun 2 dalam jurusan Sarjana Muda Sains Geosains Marine di UMT. Okey, terima kasih Haikal. Okey, dan seterusnya mungkin kita boleh dengar juga sedikit kata-kata aluan daripada Tuan Pengetua iaitu Encik Suzaiki bin Ali. Boleh ya Tuan Pengetua untuk memberi sedikit kata-kata aluan. Silakan Tuan. Tuan Pengetua tolong unmute Unmute. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas jemputan saya sebagai ucapan aluan dalam program sesi berbicara Alma Mater ini. Cuma saya minta kemaafan ada sedikit teknikal. Kalau lihat di depan saya ni mungkin tuan dapat lihat ada 2 iPad, 1 TV
Satu handphone. Saya cuba pelbagai saluran untuk mendapatkan secara langsung dengan program ini. Jadi saya terlebih dahulu pertama mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak UMT, utamanya yang berbahagia Profesor Madia, Dr. Laili binti Haji Cik Ros, pengarah asas sistem UMT Universiti Malaysia Terengganu, yang saya hormati moderator pada petang ini, iaitu Dr. Nur Hakimah binti Abdul Rahman, pensyarah asasi pusat asas sistem. Kemudian yang disayangi anak anda saya Ahmad Haikal bin Farudin, pelajar asas sistem kod 1 untuk alumni IQBER SPM 2017, dan juga anak anda yang saya sayangi Nurul Amira Hayati binti Abdul Rahim, pelajar SPM 2019. Serta lihat situ ada juga guru-guru penolong kanan saya yang mengikuti sesi berbicara pada petang ini, serta anak-anak pelajar Form 5 dan Form 4 sesi 2021 yang terpaksa berada di rumah lagi pada masa ini disebabkan oleh pandemik COVID yang dialami oleh negara kita dan juga seluruh dunia. Jadi saya harap anak-anak pelajar dapat meningkatkan kembali motivasi dalam sesi berbicara pada petang ini. Dan saya mengharapkan ada keinginan lah untuk anak-anak pelajar untuk berusaha dengan lebih gigih, dapat menyesuaikan diri dengan sesi pembelajaran di rumah dalam kita mengalami pandemik ini. Kemarin anak-anak telah didedahkan dengan kaedah dan juga motivasi pembelajaran alah baru, norma baru yang disampaikan oleh da'i, saya lupa nama da'i apa kemarin Alhamdulillah saya harap anak-anak dapat Da'i Azrin. Da'i Azrin. Okay, terima kasih. Dan saya bagi pihak sekolah juga merakamkan penghargaan kepada pihak UMT yang memilih Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Berang atau dikenali dengan IQBER sebagai satu destinasi untuk mendedahkan anak-anak pelajar dengan pusat asas sistem Universiti Malaysia Terengganu. Jadi saya harapkan selepas ini ada wakil daripada setiap tahun daripada pelajar IQBER untuk menjadi sebahagian dalam proses kemenjadian pelajar siswa di Universiti Malaysia Terengganu. Cuma di sini untuk makluman Prof, anak-anak pelajar Terengganu ni sama dengan mentaliti rakyat Malaysia. Dia kalau nak beli, dia nak brand luar. Kalau Malaysia, barang buatan Malaysia tu dia anggap kurang branded. Begitu juga rakyat Terengganu ni. Jadi universiti di Terengganu ada banyak universiti di Terengganu, tapi dia lebih berminat kepada belajar di luar pada negeri Terengganu. Jadi saya akan daripada lebih kurang 106 pelajar yang mengikuti sesi buat bicara alma mater pada hari ini lebih jelas tentang hal itu dan juga proses pembelajaran di pusat asas sistem di UMT, dan seterusnya akan ada permohonan dan juga wakil setiap tahun untuk memasuki UMT untuk menjadi sebahagian daripada warga UMT. Dan saya mengharapkan dua pelajar ataupun mana-mana alumni IQBER yang berada di
yang berada di UMT, benda yang terbaik untuk UMT untuk memartabatkan universiti, khususnya universiti di Terengganu. Wallahualam. Sekian ucapan saya pada petang ini. Okey, terima kasih banyak Tuan Pengetua. Okey, atas kata-kata aluan sebentar tadi kan. Okey, betul lah tu. Saya pun bersetuju dengan apa yang Tuan Pengetua kata tadi. Orang kata rakyat Terengganu dia tak nak brand Terengganu, nak brand luar kan. So kalau untuk makluman adik-adik, kalau dekat kohort 3 sekarang ni, kebanyakan pelajar bukanlah daripada Terengganu sebenarnya. Betul lah tu yang cikgu kata tu kan. So kebanyakannya adalah daripada negeri-negeri pantai barat kan. Selangor, Johor, Pulau Pinang. So Terengganu tu ada, cuma kata kuranglah sedikit daripada yang negeri-negeri lain tu. Okey. So kata tak cukup lengkap program kita tanpa mendengar pengarah PASTEM untuk berkata-kata. Okey, so saya beri peluang kepada Profesor Madya Dr. Laili untuk sepatah dua kata. Mungkin Doktor, silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh, Cikgu? boleh. Okay, Dr. Hakimah and then yang berusaha ya, pengetua Sekolah Menengah Imtiaz, okay, Kuala Berang, Tuan Muhammad Fazlan. Okay, jadi kita pernah berjumpa ya Cikgu, last year masa result SPM dikeluarkan, saya telah pergi ke sekolah. Okay, kemudian kepada cikgu yang saya nampak dalam Webex ini, dalam sekarang ni Google Meet, bukan Webex, sekarang ni saya dua ni tengah meeting sebelah ni. Okay, jadi saya bersama dengan juga Cikgu Marhaini, ya, Cikgu Marhaini daripada Imtiaz. Kemudian yang saya kenali juga lah Cikgu Kak Lang Saifah ya, adiknya Cik Saiful, jangan tak tahu ya, adik dia Cik Saiful ada di UMT bersama dengan tim promosi. Okay, jadi Cikgu Saifah. Okay, and then ni dia, saya panggil Haikal ni menantu saya Cikgu. Saya panggil dia menantu sebab apa? Anak saya tak adalah boleh saya nak kahwinkan dengan Haikal, tetapi ciri-ciri menantu yang ada pada Haikal itu ya, yang saya kata kalau saya seorang ibu, saya nak Haikal jadi menantu saya. Jadi saya panggil dia menantu saya Haikal. Okey, sangat baik budaknya, alhamdulillah. Daripada Imtiaz saya telah melahirkan seorang pelajar seperti Haikal. Banyak kita nak share tentang Haikal. Ini menantu saya ni, kekawan dia panggil menantu memang menantu saya lah. Ciri-ciri menantu yang diidami ada dekat Haikal. Kemudian Mira, okey, pelajar kita kohort 3 sekarang. Okey, jadi kita pada hari ini saya sebenarnya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sekolah Imtiaz kerana sudi bersama kita pada petang ini dalam program Alma Mater. Ya, jadi mungkin Dr. Hakimah dan akan menerangkan tentang program Alma Mater. Jadi objektif kita adalah untuk kita nak ramaikan lagi pelajar-pelajar Imtiaz untuk memilih program asal sistem nanti. Ya, jadi nanti mungkin perkongsian daripada Haikal, mungkin perkongsian daripada Mira akan menjadi magnet menarik adik-adik datang. Jadi kita juga harapkan Tuan Pengetua, okey, Cikgu Mahaini, Kak Lang Saifah, okey, untuk sama-sama membantu. Dan saya nampak juga ada Muhammad Fazlan, jadi mungkin pelajar, mungkin cikgu. Okey, Dr. Hakimah, terima kasih di atas pengenalan ini. Okey, terima kasih banyak Dr. Laili. Okey, so untuk adik-adik yang berada dalam Google Meet, sepanjang program ini berlangsung, kalau kata ada persoalan atau apa-apa yang ingin ditanya, okey, bolehlah dilontarkan okey dalam chat box ataupun yang menyaksikan kami melalui Facebook UMT, boleh juga bertanya soalan. Okey. So saya nak bertanya pada Amira. Okey, memandangkan Amira ini pelajar kohort yang ketiga, bagaimana Amira mengenali pusat asas sistem? Okey, kenapa memilih pusat asas sistem dan Amira buat pilihan nombor berapa? Okey, silakan Amira. Terima kasih kepada Dr. Hakimah. Sebenarnya saya mengenali asas sistem ni ketika saya mengambil keputusan SPM di sekolah. Ketika itu pihak asas sistem mempromosikan tentang asas sistem kepada kami dan saya berasa asas sistem ni sungguh menarik kerana kos yang ditawarkan adalah sangat terhad dan dia menarik minat saya. Contohnya dia mempunyai subjek-subjek seperti kimia, fizik, biologi, engineering. Jadi semua tu adalah menarik minat saya untuk menyambung ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya saya juga memilih asas sistem kerana tempoh pengajian asas sistem adalah singkat. Jadi dia
telah membuat saya untuk belajar lebih tinggi dengan cepat dan tempoh dia sangat dahsyat. 1 tahun. Okey, 1 tahun. Saya memilih asas sistem ni pada pilihan yang nombor 1 kerana bagi saya asas sistem ni sangatlah menarik dan dia juga dekat dengan persekitaran yang semua jadi. Contohnya ada pantai. So kalau kita ada stres ke apa ke, kita boleh ke pantai berhujung minggu seterusnya. Oh, maksudnya ada stres lah ni Amira. Okey, so itu cerita daripada Amira. Okey, saya nak dengar jugalah bagaimana pula Haikal, memandangkan Haikal ni adalah pelajar sulung, abalong lah kan. So macam mana Haikal orang kata waktu tu kenal, tahu wujudnya pusat asas sistem ni. Okey, silakan Haikal. Okey, daripada sudut saya pula, saya tahu berkaitan dengan asas sistem ni pada tingkatan 5 dan waktu tu berdekatan dengan SPM. Cikgu kaunselor sekolah saya, Cikgu Ustaz Baharudin, dia yang perkenalkan asas sistem kepada saya. Masa tu kami pergi ke bilik beliau dan beliau menghulurkan pamphlet berkaitan dengan asas sistem dan dari situ saya dapat tahu berkaitan dengan asas sistem. Dan ada pertanyaan, saya bertanya kepada beliau dan saya try search Google apa tu asas sistem dan saya meletakkan pada tempat yang pertama dekat GPU sebab macam saudari Amira tadi berkaitan dengan tempoh juga. Saya tengok kalau asasi tempoh dia 1 tahun, kalau metrik 1 tahun ataupun 2 tahun, kalau diploma 2 ataupun 3. Jadi saya fikir kalau saya ambil asasi ni tempohnya singkat dan pada masa yang sama saya akan diserap masuk dalam U tu terus. Itu saja. Okey, terima kasih Haikal. Okey, betul lah apa yang diceritakan oleh Amira dan juga Haikal. Okey, kalau di pusat asas sistem, waktu pengajian ataupun tempoh pengajian adalah selama 1 tahun. Okey, di mana dalam 1 tahun itu terdiri daripada 3 semester. Okey, dan selepas adik-adik tamat di pusat asas sistem, adik-adik berpeluang untuk terus masuk ke peringkat degree di dalam Universiti Malaysia Terengganu sendiri tanpa melalui UPU. Okey, tanpa melalui UPU. Jadi orang kata dah boleh set dah nanti degree nanti nak ambil kos apa, dah boleh buat pilihan siap-siap. Jadi minta saja pilihan yang nak kos apa, so insyaallah nanti insyaallah akan dapatlah untuk peringkat degree tersebut. Okey, itu cerita daripada Amira dan juga Haikal. So saya nak tanya jugalah dekat Tuan Pengetua Cik Suzaiki. Cik Suzaiki pun macam mana Cik Suzaiki kenal dengan pusat asas sistem? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah menghadiri taklimat berkaitan dengan STEM 2 kali di UMT sendiri. Jadi di situ saya telah mendapat pendedahan yang secara detail lah, secara terus daripada profesor sendiri pada masa itu. Di bangunan, saya pun tak ingat bangunan yang cantik lah dan dewan yang cantik di UMT, dan juga Prof sendiri pernah hadir ke Sekolah Menengah Imtiaz di Terengganu Kuala Berang untuk memberi pendedahan secara langsung kepada anak-anak pelajar tentang kelebihan apabila meneruskan pengajian di pusat asas sistem di UMT. Itu saja. Okey, terima kasih cikgu. So betul lah kalau ikutkan pada tahun 2020 pada hari di mana keputusan SPM 2019 diumumkan, pengarah kita Profesor Madya Dr. Laili hadir sendiri turun padang ke Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Berang. Okey, so kalau mungkin kita boleh share gambar kat sini di mana Dr. Laili telah hadir ke Sekolah Imtiaz Kuala Berang sewaktu keputusan SPM diumumkan. Okey, baiklah adik-adik, sambil-sambil program ini berjalan, kami minta jasa baik adik-adik untuk scan 2 QR code di bawah ini. Okey, 2 QR code kat bawah.
di mana QR code tersebut akan menghubungkan adik-adik kepada Facebook dan juga segala maklumat ataupun aktiviti yang dilaksanakan oleh Pusat Asas Sistem. Adik-adik dapat info yang terkini. So jangan lupa juga untuk like Facebook Asas Sistem dan juga Instagram. Okey, baiklah Amira. Nak tanya lagi Amira Okey, memandangkan Amira ni juga orang kata pelajar kod ketiga, dan kita tahu bila pelajar kod ketiga ni majoritinya adalah terkesan. Okey, terkesan dengan COVID-19. Okey, bermula dengan mendaftar sebagai pelajar secara online, lepas tu mulakan kuliah pun secara online, duduk di rumah tanpa hadir ke kampus. So saya nak tanya dekat Amira, apa perasaan Amira? Maksud saya perasaan maksudnya bagaimana Amira nak hadapi sesi PDP, sesi pembelajaran secara online tanpa berjumpa dengan pensyarah, tanpa berjumpa dengan kawan-kawan, tanpa boleh orang kata nak discuss sama-sama. So mungkin Mira boleh share apa yang perasaan Mira dan juga mungkin orang kata satu semangat Amira sendirilah yang Mira boleh pegang untuk terus hadapi situasi ni. Silakan Mira. Okey, pada mula-mulanya pada bulan Julai saya telah memulakan kuliah secara online. Pada mulanya saya berasa agak gelisah dan risau sebab itu adalah kali pertama saya menjadi mahasiswi dan seterusnya belajar secara online. So benda tu agak terkesan, tapi saya menggunakan platform seperti WhatsApp untuk berhubung dengan rakan-rakan serta pensyarah untuk bertanyakan tentang pelajaran yang kurang saya fahami. Seterusnya saya juga menggunakan seperti internet, Google dan YouTube untuk mempelajari ataupun untuk lebih memahami apa yang saya belajar ketika itu. Tapi alhamdulillah masa sebulan 8 saya dapat masuk ke kampus dan ketika itu saya tak berkuliah secara online, tapi saya boleh bersemuka dengan pensyarah ketika tutorial dan juga ketika kemakmuran. So apabila kita bersemuka dengan pensyarah ni, kita akan jadi lebih bersemangat lah kan. So kita boleh belajar dekat dengan pensyarah juga face to face. Kita ada waktu dia. Sekarang ni Pusat Asas Sistem juga ada masa-masanya kita boleh konsult dengan kita punya pensyarah untuk bertanyakan tentang apa yang kita tak faham. Tutorial juga akan dibagikan kepada beberapa kumpulan kecil supaya pensyarah juga dapat memberikan perhatian lebih kepada kita. Okey, so itulah sekarang ni orang kata new norm. Okey, new norm yang perlu dihadapi oleh semua pada situasi waktu sekarang. Okey, dan kalau kita di Pusat Asas Sistem sendiri dengan menjaga SOP, kami dibenarkan untuk berjumpa dengan para pelajar di mana pada waktu kelas tutorial dan juga kelas amali di makmal. Okey, jadi orang kata pelajar-pelajar yang ada di kampus, yang ada di asrama, orang kata masih lagi dapat berjumpa dengan para pensyarah, masih lagi boleh berbincang, bertanya soalan, tetapi dengan menjaga SOP yang telah ditetapkan. Okey, so bila berada di asas sistem ini, pelajar bukan sahaja ditekankan dengan akademik semata-mata. Okey, ada pelbagai aktiviti ataupun program-program yang dijalankan khususnya dari PASTEM sendiri untuk orang kata menyeimbangkan pelajar-pelajar kami. Jadi saya nak bertanya pada Haikal, memandangkan Haikal ni orang kata pelajar sulung. Okey, abang long tak ada contoh daripada kakak senior, abang senior. Jadi dan saya tahu juga Haikal ni pun aktif juga, okey, aktif menyertai aktiviti yang dijalankan. Jadi macam mana Haikal bahagikan masa sama ada antara nak terus fokus kepada akademik dan juga dengan nak imbangkan lagi dengan program-program bukan akademik. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab kepada soalan tersebut, pada waktu asas sistem tu jadual waktu saya lain dan pada waktu sekarang ni lain disebabkan oleh perubahan daripada segi pembelajaran. Pada waktu asasi dulu kami belajar secara bersemuka. Jadi jadual kebiasaannya pagi Ahad hingga Khamis 8 hingga 5. So waktu tu memang kita belajar bukan untuk saya uruskan masa dengan perkara saya sendiri, itu dalam lecture. Pada waktu petang saya ni jenis yang
tak boleh belajar sangat. Satu hari tu saya hanya boleh belajar dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, tak ada lebih. Dia pada petang sama ada saya buat kerja-kerja yang senang ataupun saya riadahkan diri, ataupun kadang-kadang saya baca novel secara online untuk tambahkan lagi bahasa Inggeris. Pada waktu malam pula, yang ni ketika asasi, pada waktu malam maghrib tu kita ambil masa untuk kita ulang balik apa yang telah kita hafal. Jangan tinggalkan, sebab yang ni saya beritahu betul-betul, bila mana kita keluar daripada sekolah kita ni, tiada siapa yang nak bagi tahu kita, kau kena ingat balik apa yang kau telah hafal, kau kena baca muka surat ni. Memang tak ada siapa yang akan ingat kita balik. Tapi saya bernasib baik sebab dalam asas sistem ni dia ada sediakan satu slot hafazan, dan slot hafazan tersebut dia macam sebagai satu pembakar semangat untuk saya hafal balik ataupun murajaah balik. Dan kawan-kawan alhamdulillah ramai daripada pelajar agama juga, dan mereka amat membantu saya daripada segi hafazan. Kalau daripada segi melakukan kerja ataupun homework, saya akan bahagikan, contohnya ada satu tugasan, dan tugasan ni adalah panjang. Jadi saya akan buat satu tugasan tu, saya akan bahagikan kepada 3 hari. Hari yang pertama saya buat 1/3, hari yang kedua saya buat 1/3, dan hari yang ketiga saya buat 1/3. Itu daripada segi homework. Kalau daripada segi akademik, rajinkanlah diri membaca, menelaah. Kalau tidak faham boleh bertanya kepada lecturer, boleh WhatsApp lecturer, insyaAllah lecturer akan bantu kita. Saya rasa tak ada apa dah yang saya nak kongsikan. Cuma daripada segi hafazan tu, kan saya beritahu tadi, selepas maghrib kita boleh mengulang balik apa yang kita telah hafaz. Dan lagi elok pada subuh kemudiannya kita baca balik apa yang telah kita hafaz pada malam tu. Okay, sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih Haikal. Okey, seperti yang Haikal kata tadi, dia cukup bertuah. Okey, dia cukup bertuah sebab dia kata dekat di asas sistem dia masih lagi boleh meneruskan sesi hafazan Al-Quran. Okey, memang betul. Di pusat asas sistem, salah satu kelebihannya adik-adik, kami menyediakan slot hafazan Al-Quran untuk para pelajar. Setiap hari Ahad dan Khamis 8 hingga 9 pagi, para pelajar akan menghadiri, akan menghadiri sesi hafazan Al-Quran dengan para pensyarah yang terlibat. Jadi yang kata, kalau kata untuk para pelajar di imtiaz sendiri, dan kita tahulah kalau dari imtiaz memang dah ditekankan ataupun diajar untuk menghafaz ataupun dalam slot tilawah Al-Quran kan. Okey, jadi yang ilmu tu tak berhenti di situ saja walaupun dah masuk ke IPT. Jadi mungkin Haikal boleh share apa perasaan Haikal. Maksudnya bila dah masuk IPT, tapi macam Haikal kata tadi, bila dah masuk IPT tak ada orang yang akan pesan kat kita apa perlu buat, apa nak buat seterusnya. So perasaan Haikal bila masuk je asas sistem, ada hafazan Al-Quran rupanya. So mungkin Haikal boleh komen sikit. Okay, first time saya masuk universiti pada waktu kelas yang pertama, time tu ada dalam kelas. Tiba-tiba ada seorang company datang duduk tepi saya. Ini macam, benda tu menyebabkan saya jadi macam terkejut. Jadi macam jadi satu, sebab kita kan daripada sekolah yang agama, so macam kita agak menjaga perbatasan pergaulan kita. Bila mana dia duduk tepi saya tu, saya macam tersentak. Jadi macam pada awalnya saya macam sangsi sikit, kenapa dia datang dekat dengan saya, kenapa semua begitu. Jadi memang betul lah apa yang cikgu-cikgu semua telah pesan. Kalau kita nak survive daripada segi jati diri ataupun kerohanian diri kita dekat universiti, seperti mana cikgu Suzaiki bagi tahu pada saya dulu, dekatkanlah diri dengan ahli surau ataupun pergilah ke masjid sentiasa. Sebab bila mana kita dalam situasi yang berkaitan, dia environment tu dia akan bagi efek kat kita. Sebab asas sistem ni disediakan slot hafazan tersebut. Dia macam bila disediakan slot hafazan tersebut, situasi tu macam kena. Dia macam menyebabkan
saya kena capai ni, kena buat ni, kena buat tu. Jadi macam nak tinggalkan tu memang senang untuk tinggalkan dan memang sukar untuk kita ingatkan. Tapi benda tu tak mustahil untuk kita lakukan. Jadi memang satu benda yang bagus untuk Ustaz Hafazan ni. Dan para pensyarah juga dia banyak membantu daripada segi hafalan. Kalau macam saya yang dah hafaz, jadi macam pensyarah boleh bantu saya tak terlampau banyak sangat. Tapi kepada kawan-kawan saya lain juga yang tak menghafaz langsung lagi, dia akan bantu daripada segi bacaan, dia akan bantu dari segi cara menghafaz dan sebagainya. Dan memang minat lah. Kalau anda berminat, boleh baca. Okey, so kalau boleh kongsi dengan cikgu-cikgu ataupun hadirin kita pada hari ini, sampai mana dah Haikal hafal Al-Quran? Sampai juzuk mana dah? Yang tu soalan kepada saya ke soalan kepada cikgu? Pada Haikal. Kepada saya. Kalau dari ketika waktu sekolah dulu, alhamdulillah saya tamat pada tingkatan 5, sewaktu tingkatan 5. Dan ketika saya masuk asasi dulu, pada waktu tu saya mengulang daripada awal balik, daripada juzuk 1 sampai ke juzuk 3 kalau tak silap saya. Yang ni secara dengan pensyarah, sebabkan tempoh masa kita ada slot daripada Ahad dan Khamis sahaja. Jadi dalam juzuk 1, 2 dan 3 je yang sempat. Tapi kalau yang sempat tu, yang tu dengan pensyarah. Untuk yang diri kita juga, kita kena sempatkan diri kita untuk mengisi lagi yang juzuk-juzuk yang lain. Saya rasa tu je. Okey. Terima kasih Haikal. Orang kata satu perkongsian yang baik, dan saya rasa apa yang Haikal praktikkan dalam meneruskan kehidupan dia sebagai seorang pelajar di UMT sendiri, cukup-cukup baguslah, cukup-cukup orang kata boleh diteladani oleh orang lain, oleh pelajar-pelajar lain. Okey, baiklah. Adik-adik, so mungkin kita boleh rehat dulu. Sambil-sambil rehat tu kita boleh saksikan dulu satu video berkaitan dengan syarat-syarat kemasukan ke Pusat Asas Sistem. Silakan. Berikut merupakan syarat kemasukan ke program asas sistem. Yang pertama, calon mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua, lulus SPM atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan sejarah. Yang ketiga, terbuka kepada calon Bumi Putra dan bukan Bumi Putra, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan orang asli Semenanjung sahaja yang berumur tidak melebihi 19 tahun pada 1 Januari tahun kemasukan. Yang terakhir, lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya grade berikut. Ini merupakan grade syarat kelayakan bagi pelajar lepasan SPM jurusan sains, dan ini pula merupakan grade syarat kelayakan bagi pelajar lepasan SPM bukan sains. Bagaimana pula cara untuk calon membuat permohonan Azad? Yang pertama, calon mestilah mendaftar di UPU, kemudian membeli PIN di Bank Simpanan Nasional serta mengisi borang permohonan online. Lepas tu nak buat apa pula Jana? Calon hanya perlu memilih UG 001-0001 sebagai pilihan pertama. Selepas itu, calon hanya perlu menekan butang hantar. Mudah bukan? Jangan lupa jadikan program asas sistem sebagai pilihan pertama anda. Stimulate your brain. Discovery begins here. Baiklah, itu antara syarat kemasukan ke Pusat Asas Sistem. So kalau kita lihat tadi, di Asas Sistem sendiri kita menawarkan program kepada pelajar sains dan juga bukan sains. Okey, jadi kalau untuk pelajar sains, pelajar-pelajar wajib ataupun perlu mendapat sekurang-kurangnya C+ dalam subjek-subjek sains iaitu biologi, fizik, kimia dan juga matematik tambahan. Tapi kalau student tu adalah daripada aliran bukan sains, pelajar perlu mengambil sains, subjek sains dan mendapat A, dan juga perlu ada matematik tambahan, dan matematik tambahan pun perlu dapat sekurang-kurangnya C+. Jadi kalau
orang kata syarat-syarat tu dah capai syarat minima tu, adik-adik boleh orang kata apply dekat Pusat Asas Sistem dengan syarat membuat pilihan yang pertama. InsyaAllah kalau kata semua tu dah cukup syarat, InsyaAllah akan dapat lah. Okay. So itu, kalau untuk lebih maklumat detail nanti, adik-adik boleh pergi kepada Facebook dan juga Instagram Asas Sistem. Baiklah, kalau saya difahamkan cikgu kaunselor kita iaitu Cikgu Baharudin. Okay, Cikgu Baharudin pun ada bersama kita pada pagi ni, pada hari ini. So dan saya tahu di IMTIAZ sendiri pelajar adalah daripada aliran sains tulen sahaja. Okey, so dia orang tak ada yang non-sains. Makanya cuma mereka dibahagikan kepada dua kumpulan, di mana satu kumpulan tu yang mengambil biologi dan satu kumpulan lagi tak ambil biologi tapi digantikan dengan prinsip account. So kalau mungkin Cikgu Baharudin boleh explain sikit apa bezanya yang ambil prinsip account dengan yang tak ambil prinsip account. So berapa ramai calon kita yang nak ambil SPM tak lama lagi ni? Silakan cikgu. Ada Cikgu Baharudin ke? Ada tak? Ada. Ada, okey cikgu. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih beri peluang pada saya pada petang ni. Kita di IMTIAZ ya, cuma ia ada sedikit perbezaan dengan aliran perakaunan di sekolah biasa lah, sekolah harian. Kita tawar subjek perakaunan khusus tawar satu subjek perakaunan, pelajar masih lagi berada dalam aliran sains. Dia bukan aliran sastra iktisad pun. Ia masih lagi di aliran sains, cuma yang bezanya pelajar kita beri pilihan sama ada dia nak ambil bio ataupun perakaunan je lah. Dan kita setiap tahun memang kita ada yang tahun 2020 ni kita ada dalam beberapa belas orang sahaja yang akan ambil untuk aliran perakaunan. Dan cuma kita bagi pilihan kepada pelajar-pelajar yang lebih cenderung kepada konvensional dalam penilaian kecenderungan dia dalam ujian ujian psikometrik, ujian minat kerjaya pelajar-pelajar. Kita lihat pada pelajar yang begitu cenderung kepada aliran konvensional untuk aliran perakaunan, kita beri peluang kepada pelajar ni untuk ke perakaunan. Setakat ni itu sajalah. Okey, terima kasih cikgu. So jadinya kalau yang ambil prinsip account tu memang automatik memang tak ambil biologi lah kan cikgu kan? Tak ada, tak ambil. Okay. Cuma dia masih lagi aliran sains sebab dia ada fizik, kimia, semua sama. Cuma dia tak ada bio je. Okey, so peluang-peluang kerjaya dalam bidang sains untuk program-program STEM pun memang tak ada masalah lah. Jadinya kalau pelajar IMTIAZ sendiri, IMTIAZ Kuala Berang sendiri, saya rasa tak semualah, okey, tak semualah. Kalau macam tu tak semua berpeluang sebab syarat kita perlu ambil 4 subjek tersebut, 4 subjek sains, biologi, fizik, kimia dan juga matematik tambahan. So mungkin kalau bagi pelajar yang ambil prinsip account tu orang kata tak ada peluang lah untuk masuk Pusat Asas Sistem kan. Okey, baiklah. Dr. Hakimah, saya baiki mungkin. Jadi kalau pelajar perakaunan, mereka masih lagi ada admit cikgu? Ya, ada. Ya, jadi saya rasa pelajar perakaunan kita memang sekarang menerima pelajar perakaunan di mana walaupun mereka tu ini yang kita katakan sebagai kategori pelajar non-sains tadi cikgu. Di mana walaupun di peringkat sekolah mereka tadi tu mereka tak belajar penuh kimia, fizik, biologi, dia ada sains tak cikgu? Ya, kalau ikut dalam package yang kementerian buat kan, pelajar berada di aliran sains, cuma dia masih lagi duduk dalam package STEM sebab dia ada fizik, kimia dan dia satu subjek dia panggil sastra iktisad yang kita tahu tu adalah prinsip account. Tapi maksudnya dia ni dia tak ada biologi.
Dia tak ada bayar je. Jadi kita pun memang sebenarnya ramai permintaan daripada luar. Jadi mungkin kohort yang seterusnya, kohort keempat, kohort kelima nanti kita akan bersedia untuk menerima pelajar yang tak ada biologi tetapi dia ada subjek-subjek lain yang boleh digantikan sebab kita difahamkan ramai juga pelajar-pelajar di sekolah yang mengambil subjek reka cipta dan sebagainya. Di mana pelajar-pelajar ini nanti apabila mereka ke program ijazah, mereka itu akan masuk ke channel-channel engineering, cikgu. Jadi insyaAllah lah kita, maksudnya pelajar-pelajar daripada yang imtiaz ataupun pelajar daripada sekolah teknikal, sekolah-sekolah teknik, diorang nanti in future insyaAllah kita dalam proses untuk mengubah sedikit syarat kemasukan di mana kita sedar pelajar-pelajar yang sekarang ni yang tingkatan 5 tahun 2021 ni mereka diberikan package-package yang pelbagai yang dikategorikan sebagai subjek STEM. Jadi insyaAllah lah kita nanti mungkin akan beri peluang kepada pelajar-pelajar yang tiada biologi tetapi bukan untuk kohort yang terdekat ni lah, kita akan ambil insyaAllah tahun hadapan, cikgu. InsyaAllah. Okey, terima kasih Dr. Laili. So insyaAllah lah untuk adik-adik, orang kata mungkin adik-adik yang tingkatan 4 sekarang, okey insyaAllah kalau diizinkan, okey walaupun tak ambil biologi, dapat memohon masuk ke pusat asas sistem pada kohort selepas ini, bukan kohort yang terdekat lah, bak kata Dr. Laili tadi. Okey, baiklah. So nampaknya kita dah sampai ke penghujung program sebenarnya. Tak apa Dr. Hakimah, masa kita masih lagi nak mendengar daripada pengetua, daripada Mira kita open lagi. Okey, mungkin Amira boleh ada sedikit kata-kata lagi kalau ada nak share apa-apa dekat adik-adik dekat Google Meet. Silakan Amira. Terima kasih Dr. Hakimah. Saya agak menggalakkan kalau bagi mereka yang minat untuk masuk ke dalam asas sistem, sebab asas sistem ni dia telah memberi kita jaminan degree. Sebab maksudnya kata-kata ibu, kita telah selangkah ke degree. Jadi kita boleh ke degree tanpa melalui UPU. Selain itu juga subjek dekat asas sistem ni, contohnya kita ada subjek engineering, kita boleh menerokai lebih tentang subjek tu dan kita boleh ada satu program namanya AutoCAD. So kita boleh lebih terbuka, lebih ada satu cita-cita kalau nak jadi engineering sangatlah digalakkan. Okey, so Amira nak apa cita-cita nak ke arah engineering ke apa ni? Lebih kurang insyaAllah. So dah ada dalam fikiran course apa yang nak ambil waktu degree nanti? Mungkin Engineering Okey, so itu orang kata cita-cita Amira. So kalau Haikal sekarang dah berjaya dalam kursus yang dia minati sewaktu di asas sistem hari itu. Okey, so kalau mungkin Amira dia akan pilih engineering untuk meneruskan pengajian di peringkat degree nanti. Okey, so kalau saya mungkin bertanya pada Tuan Pengetua, apa harapan pengetua sendirilah daripada para pelajar yang tingkatan 5 sekarang ataupun yang bakal menduduki SPM tak lama lagi ni, harapan cikgu kepada mereka agar dapat, orang kata dapat masuk ke pusat asas sistem ni sendiri, cikgu. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi di atas peluang yang diberi. Harapan yang sangat besar saya kepada anak-anak pelajar, khususnya pelajar IJAS Kuala Berang ini, untuk mendapat ruang yang sebaiknya di pusat asas sistem di UMT khususnya, dan juga pusat-pusat asasi, pusat-pusat matrikulasi yang lain. Cuma saya nak ingatkan kepada anak-anak pelajar seperti mana daripada dua ahli panel kita alumni IJAS Kuala Berang IQ mana untuk harapan saya Al-Quran, sebab kita penubuhan IJAS ni berbeza dengan sekolah-sekolah lain berdasar kepada sukatan Al-Quran. Saya bagi pengetua, kalau pelajar keluar daripada IJAS tingkatan 5 tak khatam hafazan 30 juzuk tu merupakan satu kegagalan bagi pihak IJAS. Jadi memang hasrat penubuhan IJAS untuk melahirkan pelajar yang
yang cerdas, yang cerdik, yang tinggi IQ, juga berakhlak tinggi melalui penghayatan Al-Quran. Jadi sekiranya anak-anak pelajar yang keluar daripada imtiaz, yang hafaz 30 juzuk, apabila ada peluang masuk universiti dan apabila kita jumpa alumni imtiaz yang masuk universiti, berubah 180 darjah, kita sangat sedih. Kerana kita telah bekalkan anak-anak pelajar alumni imtiaz ni dengan Al-Quran 30 juzuk telah ada. Jadi saya merakamkan penghargaan kepada pihak universiti, khususnya UMT, yang menyediakan ruang untuk anak-anak pelajar, khususnya alumni imtiaz lah, bekas-bekas pelajar imtiaz yang berada di universiti, untuk memberi ruang dan galakkan untuk terus mengulang hafazan berkenaan. Kerana Al-Quran ni kalau kita tinggalkan dia akan lari, dia akan hilang daripada diri kita dan hilang satu juzuk keberkatan dalam kehidupan kita. Orang yang hafal Al-Quran ni dia akan berdiri tak sama dengan orang yang tidak hafal Al-Quran. Jadi saya ucap tahniah kepada anak anda Ahmad Haikal yang telah menunjukkan satu model pelajar imtiaz kepada universiti khususnya di UMT, dan saya mengharapkan pelajar-pelajar yang lain, alumni daripada imtiaz juga yang berada di universiti-universiti lain juga menunjukkan satu jati diri, satu model yang berbeza dengan pelajar-pelajar yang lain. Kerana untuk makluman doktor, moderator dan juga pengarah Puan Prof Madia, universiti-universiti lain juga ada menghubungi sekolah untuk menawarkan program kejuruteraan, program sains yang akan menyediakan satu silibus, satu sukatan hafazan untuk menarik pelajar-pelajar berkenaan supaya memasuki universiti-universiti berkenaan. Jadi saya ucap tahniah kepada Pusat Asasi STEM UMT yang ke depan menyediakan ruang kepada anak-anak pelajar, khususnya pelajar imtiaz, untuk terus menghafal Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran dalam keberkatan, di samping kita menuntut ilmu yang lebih tinggi di universiti-universiti yang lebih kekhususan, yang lebih advance, yang lebih kompleksiti, maknanya ilmu yang lebih detail. Jangan lupa Al-Quran yang ada dalam diri masing-masing. Jadi saya menyeru kepada anak-anak pelajar yang ada di imtiaz tingkatan 4, Form 4 dan Form 5 pada tahun ini, teruslah tanam minat untuk meneruskan pengajian. Khususnya saya recommend lah hari ni Pusat Asasi STEM di UMT. Cuma ni special request Prof sendiri dah datang ke IQ untuk mempromosikan Pusat Asasi STEM, dan alhamdulillah dapatlah seorang. Maknanya walaupun tuan punya sendiri, tuan rumah sendiri datang jemput, dapat seorang. Jadi sekiranya saya tengok ada kapal besar di UMT ada kapal. Kalau bawa budak satu kapal tu, rasa satu kapal mahum UMT pada sesi akan datang. Wallahualam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hakimah, jadi saya nak tambah sikit apa yang diberkatakan oleh Tuan Pengetua tadi. Jadi Tuan Pengetua ada menyebut tentang hafazan dan sebagainya. Sebenarnya cikgu, apabila kita ingin memohon permohonan program asasi ni awal-awal dulu untuk kita mengadakan program ini pada tahun 2018, salah satu objektif kita adalah untuk kita nak memberi peluang
kepada pelajar-pelajar lepasan hafazan ni, lepasan sekolah agama. Sebab kita dapat melihat apabila mereka biasanya kalau pergi ke universiti, mereka akan tertinggal yang hafazan tadi. Jadi kita memberi ruang, sebab itu kita telah createkan satu program modal hafazan. Dan juga mungkin Haikal boleh berkongsi sedikit bagaimana gabungan subjek-subjek elektif di peringkat ijazah telah disusun oleh UMT. Jadi kita telah menyediakan gugusan-gugusan ulul albab, di mana walaupun mereka tadi tu pergi ke program ijazah dalam bidang-bidang STEM, tetapi mereka masih lagi mencari kredit-kredit, jumlah-jumlah jam kredit daripada subjek-subjek elektif yang kita namakan sebagai gugusan ulul albab. Jadi dekat situ nanti ada subjek hafazan, ada subjek sembelihan secara betul, berkhutbah secara betul. Jadi mereka itu ingin kita lengkapkan pelajar-pelajar tadi itu dalam gabungan akademik dan juga ciri-ciri yang kita inginkan. Jadi mungkin Haikal boleh berkongsi subjek hafazan yang Haikal ambil di peringkat degree, ataupun apa-apa subjek yang pernah Haikal ambil untuk mengisi kumpulan-kumpulan elektif yang kita ada di universiti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya ada subjek yang elektif yang ditawarkan seperti mana yang Dr. Laili bagi tahu tadi, kaitan tentang personality ulul albab. Dalam elektif ini dia ada hafazan, dia ada hadis, dia ada saya tak berapa ingat lah, tapi adalah saya tak ambil elektif tersebut. Cuma yang pastinya person ulul albab ni dia mengajar juga kita daripada segi kepimpinan untuk kita martabatkan lagi Islam. Okey, terima kasih Haikal. Okey, saya tambah sikit daripada apa yang Haikal katakan tadi. Okey, kalau adik-adik khususnya lah daripada pelajar imtiaz, sudah pasti adik-adik semua ada belajar bahasa Arab. Betul kan? So, jangan bimbang, bahasa Arab tu masih lagi kita boleh belajar lagi walaupun dah masuk universiti nanti, dah masuk UMT, nanti di peringkat degree adik-adik akan ditawarkan program elektif, okey, kursus-kursus elektif di mana pada waktu tersebut mungkin adik-adik boleh memilih untuk mengambil elektif bahasa Arab. Okey, untuk orang kata tak nak bagi hilang, nak kekalkan lagi, nak teruskan lagi penguasaan bahasa Arab tersebut. Dan selain pada elektif bahasa Arab, ada banyak lagi elektif-elektif ataupun kursus-kursus elektif yang ditawarkan di UMT sendiri pada setiap semester ketika adik-adik berada di peringkat degree. Okey. So mungkin saya beri peluang juga kepada Cikgu Saifah. Okey, kepada Cikgu Saifah untuk menyatakan sedikit hasrat ataupun harapan kepada anak-anak ataupun dua alumni yang berada di Pusat Asas Sistem sekarang ni. Silakan Cikgu. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya hanya mengharapkanlah, saya yakinlah anak-anak yang dah berada di UMT ni memang antara yang berbaiklah, dan keputusan untuk masuk ke UMT tu saya rasa adalah antara keputusan yang paling tepatlah untuk diorang. Dan yang penting sekali adalah untuk anak-anak yang ada sekarang di imtiaz ni. Saya harap dengan program ni anak-anak yang ada dalam ni akan terus bersemangat dan nampak ada tuju dah boleh bina dah apa yang dia nak lepas ni. Itu sahajalah. Macam untuk Haikal ni memang saya tak sempat kenal kot sebab saya berada di imtiaz awal tahun lepas. Jadi sebenarnya saya pun masih belajar juga dengan syllabus subjek-subjek ni yang berada dalam imtiaz. Masih lagi belajar sebab kebetulan bila saya masuk ni berlaku pula pandemik COVID ni, jadi macam kita tak berapa nak itulah, tapi kalau Ustaz Bahar memang diterima lah. Saya banyak belajar lah dengan Ustaz Bahar. Itu sajalah. Good luck lah untuk dua anak-anak yang di UMT. Saya tambah. Terima kasih Cikgu Saifah. Boleh. Okey, boleh, silakan Cikgu.
saya juga mengharapkan supaya pihak universiti supaya menggunakan kelebihan yang ada pada anak-anak pelajar alumni imtiaz ni, tak kira daripada Kuala Berang, daripada Besut mana-mana, kerana kita dapati pelajar ni bila dia berada bersama dengan rakan-rakan dia, siswa-siswi yang lain daripada aliran menengah yang berbeza, dia agak segan untuk mengenengahkan diri dia bahawa dia itu menguasai Al-Quran dari banyak sudut. Sebenarnya pelajar-pelajar alumni imtiaz ni, dia sebenarnya belajar secara detail dari segi makhraj, dari segi tajwid, dari segi qiraat dan juga fiqh ayat Al-Quran. Mana dia boleh sebahagian taksir ayat Al-Quran. Dan cuma dia tak belajar teranum je. Teranum tu bacaan berlagu. Yang tu je, sebab yang tu khusus untuk yang suara merdu lah, macam artis-artis gitu. Jadi yang lain tu bidang Quran, memang pelajar kalau dia lepasan imtiaz memang dia mahir lah, dia boleh mengajar bahagian dari segi sebutan makhraj, dari segi tajwid, dari segi qiraat. Jadi saya harap pihak universiti mengenengahkan mereka. Jangan biarkan ilmu Quran itu begitu saja disebarkan kepada pelajar-pelajar lain supaya pelajar lain juga dapat manfaat daripada kemasukan pelajar imtiaz ke universiti. Itu tambahan saya lah. Okey, terima kasih Tuan Pengetua atas orang kata harapan, harapan kepada dua alumni yang berada di Pusat Asas Sistem dan juga harapan kepada kami di pihak Pusat Asas Sistem sendiri. Okey, insya-Allah akan diambil baiklah, ditambah baik segala cadangan-cadangan yang membina daripada pihak sekolah sendiri. Baiklah, mungkin saya nak bagi peluang sekali lagi kepada Haikal. Kata mungkin Haikal nak beri harapan ataupun nasihat kepada adik-adik yang bakal menduduki SPM. Tak lama dah lagi, 22 Februari nanti. Silakan Haikal. Okay, untuk kepada adik-adik yang bakal menduduki SPM pada 22 bulan 2 nanti, persiapkan diri dengan ilmu. Pada masa sama juga jangan lupa kita berdoa kepada Yang Maha Esa. Doa, usaha dan tawakal, insya-Allah dengan apa yang telah kita lakukan, dengan apa yang kita doakan dan berkat daripada tenaga cikgu-cikgu kita yang telah mengajar kita, insya-Allah anda semua dapat menyasarkan keputusan yang tinggi pada SPM nanti. Okey, terima kasih. Terima kasih Haikal. Okey, saya beri peluang juga kepada Cikgu Kaunselor, Cikgu Baharudin, kalau ada sepatah dua kata lagi untuk anak-anak alumni yang berada di Asas Sistem ni, Cikgu. Silakan Cikgu. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi. Lama tak jumpa dengan anak-anak pelajar yang berada. Okey, baik. Cikgu mengambil kesempatan pada petani untuk mengucapkan syabas dan tahniah lah di atas kejayaan kita menganjurkan buah bicara pada petani. Seterusnya kita menjadi harapan kepada cikgu lah, pada pihak sekolah, daripada imtiaz Kuala Berang khususnya, Haikal dengan Amira menggalas cabaran ini sampai ke puncak. Dan dah tentunya memang cabaran dunia kita sangat cepat berlaku perubahan dan anak-anak perlu menyediakan diri dengan perkara-perkara yang baru untuk membawa diri kita di satu zaman yang dah mula berubah, dan anak-anak akan masuk ke revolusi industri 4.0 sekali nanti. Dan cikgu rasa banyaklah perkara-perkara baru yang anak-anak akan belajar. Dan cikgu harapnya anak-anak akan menimba banyak perkara di program di UMT ni, STEM ni. Itu saja untuk petani.
Okey, terima kasih Cikgu Baharudin. Okey, sambil-sambil tu sekali lagi kami mohon untuk adik-adik untuk like Facebook dan juga Instagram Asas Sistem UMT dan jangan lupa untuk scan 2 QR code kat bawah ni. Okey, di mana nanti adik-adik akan sentiasa mendapat update terkini tentang segala aktiviti ataupun program yang dijalankan oleh Pusat Asas Sistem UMT. Baiklah, kalau kita boleh beri peluang sekali lagi kepada Pengarah Pusat Asas Sistem sendiri, Dr. Laili, untuk kata-kata akhir mungkin, Doktor. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Dr. Kimah. Okey, jadi yang bagi Tuan Pengetua, Cikgu Suzaiki. Saya tadi salah sebut nama ke ataupun betul saya tak perasan. Okey, Cikgu Suzaiki bin Ali. Kemudian PK, Puan Marhaini ada tadi, saya nampak Cikgu. And then Cikgu Baharudin, okay, Haikal sekarang ni akan sedang dalam tahun kedua, semester ketiga akan pergi ke semester keempat. Nanti mungkin cikgu kalau keadaan tidak COVID, keadaan normal, okay, seperti biasa, sepatutnya kita akan bawa Haikal ke sekolah. Okay, program Alma Mater ini adalah kembali kita bawa pelajar-pelajar tadi tu ke sekolah untuk dia berjumpa dengan adik-adik dia. Jadi dalam keadaan COVID ni kita bawa kepada studio dan nanti mungkin Haikal boleh berkongsi dengan pelajar-pelajar imtiaz dalam version Haikal sendiri. Haikal boleh mungkin createkan, cikgu-cikgu mungkin boleh jemput Haikal untuk secara online. Panggil adik-adik dia untuk berkongsi dan juga mungkin untuk cara-cara nak memilih program dan sebagainya. Jadi kepada kohort 3, saya lupa nama dia tadi. Nurul Amira. Amira Amira sekarang ni terlampak ada dalam kohort 3. Jadi cikgu saya nak beritahu satu saja kejayaan di PASTEM. Ketika awal-awal dulu masa zaman Haikal, pelajar kita hanya ada 60 orang saja. Okey, zaman Haikal masa dia pelajar sulung. Kemudian pada kohort kedua tak ada adik Haikal datang, tak ada daripada imtiaz Kuala Berang datang pada kohort kedua. Ketika itu pelajar seramai 89 orang. Kemudian kita pergi ke sekolah ni cari dan akhirnya Mira memilih Jadi Mira pun mungkin kita pernah berjumpa sebelum ini di sekolah dulu. Jadi batch Mira sekarang ni cikgu pada kohort ketiga ini pelajar kita telah bertambah sebanyak 148% di mana jumlah pelajar kita sekarang ada seramai 230 orang cikgu. Jadi daripada 60 kepada 89 dan kita telah melompat jauh kepada 250 untuk tahun yang 2020 ni dan untuk akan datang ni pada SPM 2020 yang akan bermula pada 22 Februari ini kita sasarkan seramai 300 pelajar. Jadi kalaulah pengetua-pengetua ada kuasa, ada magnet sikit-sikit, okey, mungkin boleh tarik kepada pelajar-pelajar daripada imtiaz. Tak payahlah pergi jauh-jauh, okey. Cintailah bahan tempatan, okey. Kita kenalah pilih universiti-universiti yang dekat. Jadi dalam keadaan-keadaan sekarang ni dah macam-macam kita ada masalah COVID dan sebagainya. Jadi apabila terlalu jauh, sukar kan. Jadi kita dah nampak dah mungkin beberapa dah mula buka mata, mungkin akan memilih PASTEM dan juga sebenarnya banyak kejayaan pelajar-pelajar dari batch Haikal ramai yang kita follow mereka sehingga ke peringkat ijazah di mana batch Haikal pelajar sulung kami seramai 70% telah mendapat kependidikan di peringkat ijazah. Jadi maksudnya mereka itu meneruskan kecemerlangan mereka dari tahun ke tahun. Jadi saya harap Tuan Pengetua dan juga warga sekolah SMK SM Imtiaz, promotelah adik-adik untuk masuk ke program asas sistem. Bukan sahaja memilih dalam program UPU yang kaunselor ini sangat penting ni. Pihak kaunselor adalah orang yang akan dirujuk oleh guru. Jadi saya mohonlah Cikgu Baharudin Dr. Kimah. Ya, Cikgu Baharudin. Ya, Cikgu Baharudin, nanti kita akan adakan satu sesi, sesi bersama kaunselor seluruh negeri Terengganu bersama dengan pihak UPU. Kita akan buat satu eksklusif, di mana pelajar-pelajar ini akan kaunselor akan diberi pendedahan. Jadi cikgu, jangan kata pelajar itu letak pilihan pertama tetapi jangan kata sahaja pilih program asas sistem, tetapi yang paling penting adalah letak pilihan yang pertama seperti Haikal, seperti Mira. Jadi letak pilihan pertama di dalam UPU. Jaminan untuk dapat tu pasti tinggi cikgu kalau letak pilihan pertama. Sebab dia first come first serve, kita hanya single offer saja. Jadi insyaAllah cikgu kita akan buat siaran nanti secara live dengan UPU, Cikgu Baharudin. Ya, saya. Ya, kita dengan kaunselor sekolah di Terengganu. Ya. So kita promote lah, ramai lagi dah adik-adik Haikal datang
Haikal sendiri pun boleh jadi duta kepada sekolah untuk promote Okey. Itu saja Dr. Hakimah. Okey, terima kasih kepada Prof. Madya, Dr. Laili atas kata-kata, orang kata kata-kata semangat lah tadi tu Mungkin boleh katakan adik-adik boleh sekarang di dalam minda dah boleh cuba untuk fikir ke mana hala tuju adik-adik nanti selepas SPM. Sebab tahun ni orang kata masa tu singkat, dah bulan Februari baru nak take exam SPM. So nanti result keluar dah dalam proses untuk memohon IPT. Jadi kalau UPU kata dah buka dah PIN number Cikgu Baharudin, UPU dah mula dah boleh beli kan PIN number? Ya. Jadi sekarang pelajar dah boleh dah intai-intai dah program. Sekarang ni orang boleh angan. Betul tu. Belum pressure lagi. Ya, pressure-nya belum. Dah jadi diorang ni pelajar special cikgu. Ya. Kita doakan supaya pelajar ini boleh pergi exam. Kita doakan supaya COVID-19 tidak mengganggu pelajar-pelajar kita. Jadi insya-Allah sama-sama kita doakan supaya pelajar kami pun risau juga macam mana nanti kalau tak ada SPM pelajar nak ambil kita pun tak tahu. Jadi pelajar yang 2020 ni sangat special pelajarnya. Ya. Okey, so adik-adik nanti saya mewakili pihak PASTEM sendiri mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat maju jaya ke adik-adik 22 Februari hari pertama, hari pertama nanti untuk menduduki peperiksaan SPM. Moga segalanya dipermudahkan dalam situasi kita dengan COVID sekarang ni yang masih belum berakhir. Dan saya doakan semoga kejayaan mengiringi adik-adik semua. InsyaAllah kalau kata ada peluang, ada rezeki, kita jumpa pada kohort yang keempat di Pusat Asas Sistem. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam program kita pada hari ini, terutamanya kepada Tuan Pengetua Encik Suzaiki bin Ali, Encik Baharudin, cikgu kaunselor kita, cikgu-cikgu PK dan adik-adik tingkatan 4 dan 5, cikgu siapa nama tadi? Cikgu Saifah. Cikgu Saifah. Okey, Cikgu Saifah, adik-adik dan semua guru-guru lain yang saya tak sebut namanya kat sini. Okey, semoga perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak membuka minda adik-adik untuk memilih IPT yang terbaiklah untuk adik-adik meneruskan pengajian pada masa hadapan. Jadinya saya bergambar satu Dr. Karima. Gambar beramai-ramai di skrin. Okey, baru nak cakap. Okey, so saya minta untuk adik-adik yang berada di Google Meet, cikgu-cikgu semua untuk onkan kamera untuk kita tangkap gambar satu sebagai kenang-kenangan. Kita dah nampak dah Cikgu Saifah tu. Lepas ni Cikgu Saifah kena promote lagi ramai lagi Siapa tangkapkan ni gambarnya? Okey, ramai lagi tak on kamera tu, boleh onkan kamera adik-adik. Tu Muhammad Akram tu tingkatan berapa tu Akram? Cikgu ke apa? Student? Ya, saya student. Ya, betul. Ya, betul. Tingkatan berapa tu? Tingkatan 5. Tingkatan 5 nak SPM. Okey, jangan lupa pilih asas sistem. Hai Khairul. Tingkatan 5, 2021. Tingkatan 5. Bagus. Faris, Khairul, Faiz. Nanti pilih asas sistem. Kita jumpa bulan 8 nanti. Siapa tengok gambar Kimah boleh? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Alright. Okey, terima kasih semua. Semua dah orang kata dah senyum. Okey, dah senyum, dah dapat input untuk hari ini. So sehingga berjumpa. Okey, saya lupa satu lagi, saya nak ucapkan terima kasih kepada panel kita pada hari ini, iaitu Nurul Amira dan juga Ahmad Haikal. Terima kasih kerana sudi menjadi panel dan juga sudi berkongsi. Okey, sudi berkongsi dengan guru-guru dan juga adik-adik di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Berang. Dan terima kasih sekali lagi. Dr. Kimah minta diorang scan QR code tu. Jangan lupa untuk scan QR code, 2 QR code di bawah ini. Dan juga like Facebook dan juga Instagram Asas Sistem UMT. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Sekolah Imtiaz
Yayasan Terengganu Kuala Berang. Ada rezeki, ada peluang kita jumpa secara face to face pula lepas ni, insya-Allah. Okey, dan kalau cikgu pun rasa kalau nak adakan program, boleh saja kontak kami di Pusat Asas Sistem UMT. Okey, so saya rasa kita boleh akhiri program kita pada hari ini, dan terima kasih sekali lagi. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.